Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Saya Muhammad Syukri Amin bin Ma'arif, merupakan seorang pelajar PDPP PAI Sekolah Menengah IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu. Jadi hari ini saya akan membentangkan mengenai refleksi pertengahan praktikum. Saya telah berpraktikum di Sekolah Menengah Kebangsaan Penangah di bawah guru pembimbing saya yang sangat saya hormati, Ustaz Muhammad Zulhilmi bin Jaafar, dan juga pensyarah penyelia saya iaitu Encik Rafa'i bin Muslih. Isi kandungan yang akan saya bentangkan dalam refleksi pertengahan praktikum adalah pertama, pengenalan; kedua, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah; yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi daripada proses praktikum ini; seterusnya, ilmu binaan dan inovasi yang telah dihasilkan; kemudiannya yang terakhir ialah komen dan juga reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Alhamdulillah, saya telah ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Penangah yang terletak di daerah Telupit Tongon yang bermula sejak daripada 19 Jun 2023 sehingga 1 September 2023. Sekarang ini telah masuk dalam minggu yang kelima. Sekolah SMK Penangah ini merupakan sekolah kategori pedalaman 2 dan juga jumlah keseluruhan pelajar adalah 765 orang, terdiri daripada 52 orang guru yang mengajar pelbagai subjek dan juga 8 anggota kumpulan pelaksana ataupun staf sokongan. Jadi dalam tempoh praktikum ini saya mengajar khususnya pendidikan Islam, tingkatan 2 Widuri dan Seroja seramai 11 orang pelajar, dan juga tingkatan 4 Widuri, Sakura dan juga Rafflesia, jumlahnya adalah 11 orang juga. Jadi keseluruhan pelajar yang saya mengajar pendidikan Islam pada tempoh praktikum ini adalah seramai 22 orang pelajar. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah ini, saya letakkan 6. Jadi yang pertama ialah kemahiran penyediaan RPH yang lengkap. Bagaimana kami belajar membuat RPH di IPG, dan begitulah kami perlu terapkan dalam tempoh praktikum. Kemudian yang kedua adalah kemahiran set induksi. Bagaimana set induksi memberi satu rangsangan yang sangat baik kepada para pelajar sebelum kita mulakan kepada topik pada hari tersebut. Ketiga, kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar dan juga teknologi maklumat dan juga komunikasi. Jadi seperti mana yang kita tahu, daripada pembelajaran abad ke-21 perlu kita menggunakan kepada bahan bantu mengajar dan juga teknologi maklumat supaya memudahkan proses PDP berjalan dengan baik. Seterusnya, aplikasi ataupun kemahiran yang telah saya dapati daripada IPJ adalah ilmu pedagogi tersebut. Saya sangat bersyukur kerana dikurniakan pensyarah-pensyarah IPJ yang sangat hebat dan bagaimana mereka telah menyampaikan ilmu dengan baik sehingga kami boleh implementasikan ilmu-ilmu tersebut ke dalam ilmu yang sebenar. Bagaimana dunia sebenar untuk mengajar para pelajar, begitulah kami terapkan. Jadi PAK 21, soalan kebat dan juga strategi berpusatkan murid, guru ataupun bahan. Jadi ilmu pedagogi ini saya telah pelajari sejak daripada semester 1 dan juga semester 2. Maka ilmu pedagogi ini sangat memberi makna yang besar. Kemudiannya adalah ilmu psikologi dan juga sosiologi. Psikologi bagaimana kita memahami pertumbuhan dan juga perkembangan pelajar itu berbeza. Tidak boleh dinafikan bahawa dalam satu kelas kita mempunyai pelbagai latar belakang pelajar. Sosiologi, ibu bapa, kemahiran membaca Al-Quran, kemahiran membaca Jawi, semua itu adalah ada perbezaan. Dan juga bagaimana psikologi datang
untuk kita mengetahui perkembangan dan juga pertumbuhan pelajar itu berbeza. Jadi ilmu ini mengajar saya bahawa kita boleh membuat sesuatu objektif pembelajaran yang berbeza dengan mereka, mengikut kepada tahap penguasaan mereka tersebut. Dan yang terakhir adalah apa yang boleh saya aplikasikan di sekolah berdasarkan kepada pentaksiran bilik darjah. Sama ada berbentuk pemerhatian, penulisan ataupun lisan. Baik, saya masuk kepada kemahiran penyediaan RPH yang pertama yang boleh diaplikasikan di sekolah yang saya belajar di IPG. Pertama adalah set induksi. Bagaimana Omaruddin Ash'ari menerangkan, mendefinisikan bahawa set induksi adalah proses terawal dalam sesuatu pengajaran yang dirancang dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu. Maksudnya adalah bagaimana kemahiran yang kami belajar itu adalah kami implementasikan dalam keadaan yang sebenar untuk menarik, attract para pelajar untuk lebih fokus dan juga membina rangsangan mereka untuk mengetahui tentang topik yang akan dipelajari pada waktu tersebut. Yang kedua adalah langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah dalam penyediaan RPH ini mestilah diselitkan dengan penyesuaian aktiviti pembelajaran abad ke-21. Contohnya adalah gallery walk, uh, roda pusingan, presentation dan sebagainya. Ini adalah strategi berpusatkan kepada murid yang meminta bahawa dilebihkan supaya murid itu bergerak menggunakan minda mereka supaya bukan lagi menggunakan kaedah tradisional bagaimana guru yang menerangkan kepada para pelajar. Okay. Seterusnya adalah pengukuhan bagaimana penilaian penggunaan soalan kebat dan juga PBD. Hal ini kerana bagaimana kita telah pelajari sewaktu di IPG itu untuk melakukan ujian sumatif, ujian formatif, bagaimana untuk membina soalan, jadual spesifikasi ujian, lahirlah soalan kebat dan juga seterusnya kita boleh membuat pentaksiran bilik darjah melalui secara berterusan. Baik, keempat, dalam penyediaan RPH juga saya telah belajar menggunakan exit card. Bagaimana kita boleh mencari kelemahan guru dan juga refleksinya lah sekiranya pelajar tidak faham yang berada di tahap lemah, sederhana ataupun baik dan minta mereka membeli ulasan bahawa di manakah yang mereka tidak faham pada ketika itu. Kemudiannya menguji tahap kefahaman pelajar mengenai penilaian ataupun soalan-soalan yang diberilah dalam satu tajuk itu, bagaimana kita mengujikan tahap kefahaman pelajar dan juga kita boleh refleksi diri guru itu sendiri tentang apa yang uh, diajar pada ketika itu. Baik, kemahiran set induksi seperti yang disebutkan tadi adalah contohnya yang telah saya gunakan menggunakan gambar sekiranya tajuk menjaga harta dan juga nyawa, maka saya terapkan menggunakan gambar vandalisme, kerosakan, membuat rosak dan menghisap rokok membahayakan nyawa dan juga gambar padang pasir itu supaya brainstorming mereka tentang tayamum. Audio dan video menjadi salah satu faktor ataupun aspek penting dalam set induksi. Contohnya saya telah menggunakan YouTube, video TikTok, reel Instagram, Facebook ataupun audio bacaan ayat Quran dan hadis untuk ayat-ayat kefahaman ataupun bidang hadis. Lain-lainnya telah digunakan seperti objek. Kalau muamalat kita menggunakan duit, barang-barang berniaga. Begitu juga menggunakan sastra seperti pantun, teka-teki, sambung perkataan. Hal ini dapat attract pelajar untuk mencuba menjawab dan juga meneka sebelum kita mulakan salah satu topik pada hari tersebut. Ketiga adalah kemahiran penggunaan bahan bantu mengajar dan juga teknologi maklumat dan komunikasi. Tidak boleh tidak, dalam situasi hari ini, guru perlu menggunakan teknologi. Jadi saya telah menggunakan
uh, sepenuhnya bergantung kepada slide PowerPoint ataupun menggunakan Canva yang dibuat sendiri, AnyFlip ataupun SlideShare. Bagaimana? Kerana pelajar di dalam kelas saya tidak boleh membaca jawi dengan baik. Tuntasnya saya telah menggunakan slide PowerPoint dengan menggunakan tulisan Rumi bagi memudahkan sebahagian daripada pelajar yang tidak boleh membaca jawi dengan baik itu, supaya mereka boleh memahami konten isi kandungan pada dan juga objektif yang dicapai pada hari tersebut. Seterusnya adalah kuis. Kuis Maya menggunakan Quizizz, Kahoot, Wordwall dan juga PowerPoint. Ini boleh digunakan dalam sesi pengukuhan. Buku teks. Buku teks merupakan objektif utama ataupun kita kata sebagai tunjang utama dalam mengajar ini. Tanpa buku teks, kita tidak boleh mengetahui objektif, apakah isi kandungan yang perlu diajar. Jadi, tidak boleh tidak, maka seorang guru perlu menggunakan buku teks sebagai rujukan utama sebelum kita pindahkan data-data tersebut kepada PAK21 melalui slide PowerPoint. Kemudiannya menggunakan buku rujukan dan juga buku latihan pelajar. Seterusnya, antara bahan bantu mengajar yang telah saya gunakan adalah kertas mahjong, kertas A4, kertas manila card, marker pen. Ini adalah untuk pembelajaran secara kooperatif. Bagaimana kita minta pelajar membuat peta iting di atas kertas mahjong ataupun kertas A4 dan mereka membuat presentasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan komputer, internet, LCD, projektor dan juga papan tulis. Bagaimana kemahiran menggunakan papan tulis, saya biasa menggunakan menulis nota, menulis objektif dan juga kadang-kadang meminta pelajar untuk menulis apakah pengetahuan sedia ada terhadap topik, sesuatu topik tersebut. Internet untuk kita mencari capaian set induksi. Contohnya video dari YouTube, gambar, objek, semuanya bergantung kepada internet dan juga komputer yang telah saya gunakan. Seterusnya, pembelajaran abad ke-21 ini adalah pengajaran dan pembelajaran berteraskan kemahiran abad ke-21, membantu murid dan guru untuk mencapai aspirasi negara dalam pendidikan, membantu murid mendepani kehidupan dengan cabaran globalisasi dalam keadaan meyakinkan diri tinggi dalam bidang pendidikan maupun bidang kerjaya. Bagaimana pedagogi yang telah saya pelajari bersama Dr. Doreen, Dr. Ruayah dan juga para pensyarah di IPJ, maka fokus utama adalah untuk mencari 6C iaitu kemenjadian murid. Jadi tidak boleh tidak untuk mencapai aspirasi dalam negara itu, guru perlu lebih kreatif dalam ilmu pedagogi supaya kita boleh melihat potensi setiap pelajar dalam kelas tersebut. Kadang-kadang ada pelajar yang tidak boleh adapt dengan mata pelajaran tetapi dia mempunyai potensi dalam perkara yang berlainan, contohnya syarahan, tilawah Al-Quran, walaupun tidak baik dari sudut akademik. Malah kita juga boleh memberi pentaksiran dalam sudut akhlak dan juga sasiah. Sekiranya mereka baik, maka kita berikan yang terbaik kepada mereka. Jadi itulah sebagai seorang guru perlu berlapang dada dalam mendepani kehidupan dan juga cabaran dengan para pelajar. Seterusnya adalah dari sudut keilmuan seperti yang saya telah sebutkan tadi, bagaimana ilmu psikologi yang telah saya pelajari bersama dengan Seshan dan juga sosiologi bersama dengan Madam Safia. Jadi keilmuan ini secara psikologinya sangat memberi makna kepada praktikum saya, iaitu faktor pertumbuhan dan perkembangan yang berbeza terhadap individu membolehkan saya untuk mempelbagai kaedah mengajar bersesuaian dengan tahap penerimaan pelajar. Memang secara jujurnya dalam kelas saya itu walaupun 11 orang pelajar setiap tingkatan, tetapi faktor pertumbuhan dan perkembangan mereka berbeza. Ada orang boleh memahami setiap objektif dengan baik, tetapi ada juga pelajar yang satu daripada dua objektif mereka boleh faham satu saja.
Jadi objektif yang lain itu tidak tercapai dengan baik. Maka dengan adanya ilmu psikologi ini membolehkan kita sebagai guru untuk membina objektif yang bersesuaian dengan tahap-tahap pelajar kita. Ilmu sosiologi, bagaimana memahami struktur ekonomi, kepelbagaian bangsa dan kaum menyebabkan seorang guru boleh mengendalikan pelajar dengan baik dan juga mengembangkan potensi pelajar. Dalam aspirasi murid tadi, kita nak mencari kementerian murid. Jadi bagaimana struktur ekonomi di Sabah ini dan juga di SMK Penangah berbagai daripada kaum dan juga latar belakang. Ada dari kaum sungai, dusun, kadazan dan sebagainya. Jadi untuk mengembangkan potensi mereka, maka seorang guru perlu bijak dalam mengendalikan mereka dengan baik dan juga jangan terlalu mendesak mereka untuk melakukan sesuatu. Seterusnya adalah pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah yang berterusan dalam PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan kemajuan kebolehan dan pencapaian murid. Bagaimana PPT perlu dilakukan secara berterusan. Nak tak nak, dalam setiap kelas kita perlu membuat pemerhatian ataupun ujian penulisan ataupun lisan kepada pelajar supaya kita sentiasa tahu tentang kemajuan mereka ataupun pencapaian mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terbiar begitu sahaja. Jadi melalui kaedah PBD yang telah saya pelajari bersama dengan Sir Henry, Ustazah Hamidah dan juga para pensyarah di IPG, maka melalui kaedah pentaksiran tersebut membolehkan kita tahu serba sedikit mengenai pencapaian murid dan kita boleh membuat kemas kini melalui borang transit PBD dan selantas dengan itu membolehkan kita membina satu cara untuk meningkatkan lagi kebolehan dan juga pencapaian mereka dalam topik-topik tersebut. Baik, saya teruskan dengan pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi daripada refleksi pertengahan praktikum ataupun sepanjang praktikum ini adalah pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah adalah satu proses pembentukan suatu alam pembelajaran serta usaha untuk mengekalkannya di mana iklimnya kondusif untuk pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran agar objektif yang ditetapkan tercapai. Dalam saya punya penulisan jurnal reflektif, saya telah meletakkan bahawa pertama sekali adalah dari sudut pengurusan bilik darjah. Bagaimana melalui praktikum ini saya dapat mempelajari bahawa pengurusan bilik darjah adalah sangat penting. Bagaimana kita perlu mengawal tingkah laku murid sewaktu PDP supaya PDP tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sepertinya pelajar tidur, pelajar bising, pelajar berlari-lari. Jadi seorang guru perlu tegas pada tempatnya. Jadi pengurusan bilik darjah adalah satu ilmu yang baru yang perlu diterapkan kepada semua guru supaya pelajar boleh belajar secara kondusif dan juga selesa. Kepelbagaian BBM bertepatan dengan PAK 21. Hal ini bermaksud bahawa bagaimana saya perlu mencari bahan bantu mengajar yang bersifat teknologi masa kini. Kadang-kadang ada bahan bantu mengajar yang saya gunakan sepertinya roda berputar, jigsaw puzzle, penyusunan ayat-ayat Quran melalui puzzle, ataupun bagaimana kita membuat satu replika Kaabah menggunakan kotak. Dia memerlukan satu kesan yang mendalam sekiranya kita bawa bahan kepada pelajar. Sebagai contoh, saya membawa bedak dan juga tepung dalam amali tayamum. Jadi benda tersebut telah menarik minat pelajar tentang apa yang perlu dilakukan pada hari itu. Jadi dalam penggunaan teknologi maklumat lagilah sangat penting seperti menggunakan LCD setiap kali ada proses PDP, menggunakan PowerPoint yang menarik ketika PDP berlangsung dan seumpamanya.
BBM ini bersifat teknologi masa kini banyak membantu murid dalam memahami isi kandungan pengajaran yang ingin diketengahkan dalam PDP. Maksudnya adalah yang saya sampaikan tadi, pelajar tidak boleh membaca jawi dengan baik. Jadi 100% dalam buku teks adalah tulisan jawi. Oleh itu, dengan adanya bantuan bantu mengajar, bahan bantu mengajar slide PowerPoint, membolehkan pelajar lebih faham dalam penulisan Rumi berbanding dengan Jawi. Walau bagaimanapun, meskipun begitu, guru masih lagi menerapkan dalam pembacaan Jawi supaya tidak ada ketinggalan dalam meneruskan lagi penulisan Jawi pada masa hadapan. Seterusnya adalah ilmu binaan dan juga inovasi yang telah dihasilkan. Sebagai contoh, saya telah menghasilkan jigsaw puzzle, susunan ayat kefahaman Al-Quran dengan menggunakan kaedah menyusun seperti puzzle. Seperti yang kita tahu, kebiasaannya puzzle ini adalah menggunakan gambar dan juga perkataan, objek. Tetapi saya telah menginovasikan jigsaw puzzle itu kepada ayat Al-Quran. Dan sekiranya mereka tidak menghafaz dengan baik, guru akan memasangkan audio, lalu mereka akan menyusun mengikut perkataan yang telah diceraikan untuk mereka cerakinkan. Yang kedua adalah roda impian. Bagaimana saya telah membina roda impian mengikut kepada warna-warna berbeza dan juga seperti pizza. Jadi setiap kali ingin bertanyakan soalan kuis, pelajar akan memutarkan roda tersebut dan berhenti kepada kertas warna yang berbeza. Melalui kertas warna yang berbeza itu, wujudnya soalan yang berbeza mengikut warna. Yang ketiga adalah inovasinya menggunakan ICT, walaupun agak sama dengan kaedah yang lain. Tetapi bagaimana saya menginovasikan ICT ini menggunakan slide PowerPoint untuk memberi konten isi kandungan. Juga saya terapkan adalah kuis permainan video offline daripada PowerPoint yang telah diajar oleh Sir Manalen dan juga Dr. Jin. Jadi mereka telah mengajar kami untuk membuat coding dan juga kuis video offline. Jadi saya terapkan dalam PDP saya. Kemudian yang keempat adalah project based learning. Bagaimana kita memberi kerja khusus kepada pelajar untuk membuat buku scrap berkaitan dengan haji bagi tingkatan 4 dan juga tayamum bagi tingkatan 2. Jadi bagaimana mereka guru telah membina replika Kaabah bersama dengan pelajar supaya menjadi bahan bantu mengajar untuk menerangkan bagaimanakah kedudukan Kaabah dan juga sebagainya. Apakah komen dan juga reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah sepanjang 5 minggu ini? Yang pertama sekali adalah menambah pengetahuan. Mengaplikasikan teori psikologi dan juga sosiologi pendidikan semasa proses PDP mengikut kesesuaian keadaan. Tahu mengenai perbezaan pelajar mengikut kepelbagaian lapisan masyarakat. Ini telah saya sebutkan bahawa di SMK Penangah terlalu ramai pelajar yang berbeza dari sudut suku kaum. Jadi dengan adanya ilmu psikologi dan juga sosiologi telah menambah pengetahuan saya untuk mengajar dalam sesi praktikum ini dengan sangat baik. Yang kedua, merapatkan hubungan silaturahim. Bagaimana pengalaman praktikum ini telah menjadi satu batu loncatan kepada saya untuk teruskan hubungan silaturahim yang baik dengan pihak sekolah. Sentiasa berbincang dengan pensyarah penyelia, guru pembimbing untuk mengetahui tentang teknik dan strategi yang sesuai dilakukan kepada murid. Malah dengan ahli panitia pendidikan Islam, kami telah bersatu padu untuk menghasilkan pembelajaran secara berpasangan. Jadi dengan itu saya telah meminta nasihat daripada pentadbir, ketua bidang kemanusiaan, ketua bidang bahasa dan guru-guru yang berpengalaman di sini tentang kaedah terbaik mengajar mengikut ilmu pedagogi yang telah mereka ada. Baik, yang ketiga adalah profesionalisme keguruan. Bagaimana Encik Rafai sendiri telah mengajar kami
profesionalisme keguruan pada semester 2, bagaimana ia melatih dan juga mengajar seorang guru menjadi seorang yang berwatakkan profesionalisme dari pelbagai aspek. Guru bukan sahaja mengajar dalam kelas, tetapi guru mempunyai satu etika, nilai, tunjuk ajar yang sangat menjadi role model kepada pelajar, dan juga guru mestilah mengikut tata cara undang-undang sebagai seorang guru. Sebab itulah ilmu profesionalisme keguruan sangat penting, dan setelah saya terapkan sepanjang pengalaman praktikum di SMK Penang. Secara kesimpulan, sepanjang 5 minggu menjalani praktikum ini, saya telah menerima pelbagai pengalaman dan juga pengetahuan yang sangat bermanfaat. Tipulah kalau saya kata tidak ada apa-apa. Ini adalah salah satu pengalaman yang sangat berharga dalam hidup saya. Pengalaman dan pengetahuan ini amatlah penting bagaimana saya untuk melatih diri menjadi seorang guru yang berkompetensi dan juga berkualiti dalam berbagai aspek. Bukan saja jika memegang guru pendidikan Islam, bukan mengajar pendidikan Islam dalam kelas, tetapi guru tersebut perlulah menjadi ejen dakwah dari setiap 24 jam itu dalam sekolah. Seterusnya, sepanjang tempoh praktikum ini juga saya sedar bahawa kerjaya sebagai seorang guru pendidikan Islam ini sangatlah besar tanggungjawabnya dalam memastikan pendidikan yang perlu diberi, pendidikan yang perlu disampaikan, dakwah Islam, ilmu mengaji, ilmu jawi, tilawah dan sebagainya perlu diterapkan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mampu berdaya saing di masa hadapan. Kita nak melahirkan our future generation, bagaimana orang membawa dakwah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW itu dengan baik, dan juga bagaimana untuk menghadapi transformasi dunia pendidikan. Dunia pendidikan tidak berada di tahap sebegitu saja, maka dia akan sentiasa beralih daripada abad ke abad. Tahun ke tahun akan berbeza. Juga bagaimana sistem ekonomi juga akan berbeza. Jadi sebab itulah kita perlu bersiap sedia, siap siaga dengan anak-anak murid kita supaya kita dapat melahirkan golongan masa hadapan yang sangat baik dan juga sangat bijak dalam akademik dan juga sosial. Itu sahaja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih saya ucapkan kepada guru pembimbing saya, Ustaz Zulhilmi, dan juga yang sangat saya hormati Encik Rafai. Dalam sepanjang tempoh praktikum 5 minggu ini, mereka telah memberikan saya guideline yang terbaik, dan saya harap saya dapat menghabiskan sesi praktikum ini dengan keputusan yang sangat cemerlang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.